اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan kepada kita untuk hadir awal ke masjid pada hari yang penuh keberkatan ini, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan diberikan ganjaran yang setimpal kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sesingkat ini kita akan membincangkan tentang tajuk bolehkah kita mendoakan keburukan. Kerana kita melihat kepada suasana sekarang, apabila ada berlaku perseteruan, kekhilafan, maka masing-masing akan berdoa satu bentuk keburukan ke atas pihak yang lain. Maka adakah itu suatu perkara yang boleh dilakukan? Apakah ia dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adakah ia dibenarkan dalam agama kita? Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok sepanjang sejarah, maka kita akan dapati banyak siri-siri doa yang didoakan oleh seorang hamba Allah ke atas orang yang lain. Dan doa itu makbul. Sebagai contoh, diceritakan tentang Ibnu Baqiyah dengan seorang hamba Allah yang saleh. Ibnu Baqiyah ini seorang wazir, menteri. Maka entah bagaimana dengan kuasa menteri yang dia ada itu, wazir itu, maka ditampanya hamba Allah yang saleh ini. Maka bila berlaku peristiwa tersebut, hamba Allah yang soleh ini pun berkata kepada wazir tadi, la aruddanna alaika bisihamil lail. Aku akan balas kepada kamu dengan anak panah malam. Maksud anak panah malam tu doa sepertiga akhir malam, bisihamil lail. Maka kata wazir ni apa dia kata? Wazir ni kata, pergi kamu, dia kata, izhab anta wasihamak. Kalau macam tu, pergilah kamu dengan anak panah kamu, mana dicabar. Pergilah kamu dengan doa kamu tu. Maka ia, hamba yang soleh tadi ni, balik dan dia berdoa. Dia berdoa sepertiga malam. Maka antara doa yang dia doakan, dia kata, ya Allah, wazir ini tadi telah menampak aku dengan tangan dia. Maka aku nak daripadamu supaya dipotong tangan dia di dunia juga. Mana dia minta sungguh balasan itu berlaku di dunia juga. Dan memang beberapa tempoh masa berlalu, sungguh tangan wazir tadi ni kena potong, tergantung dekat pintu kota Baghdad. Dan hamba Allah yang soleh tadi ni lalu dan tengok, maka dia sujud kerana mengenangkan doa itu makbul. Dan macam itulah cerita terusan, banyak cerita kalau kita tengok. Sama juga ya, kisah para sahabat. Sa'ad ibn Abi Waqqas sama juga, doa makbul. Ibnu Jubair
sama juga. Dia doa makbul. Pada zaman begitulah berterusan, sehingga pada zaman disebut pada zaman kerajaan Aghalibah, amir dia pun jenis zalim juga. Maka dia penaikkan cukai beban kepada rakyat. Maka alim pada ketika itu Ibnu Hamid ataupun Ibnu Humaid datang jumpa amir tadi, minta supaya tolonglah turunkan, meringankan kepada rakyat. Maka amir tadi action, garang, tak nak dengar nasihat, rakyat terbeban. Maka dia kata, tak maaf, tak boleh. Maka Ibnu Humaid balik. Ibnu Humaid kata apa? Ya'isna minal makhluk. Gayanya macam ni, kita dah putus asa dengan makhluk. Tak boleh dah minta dengan amir yang macam ni. Maka kita beralih kepada Khaliq. Apa makna Khaliq? Tuhan. Doa kepada Allah. Maka dia doa, dia minta rakyat semua berdoa, dan makbul doa tersebut. Hanya beberapa ketika telinga amir tu sakit, berubah habis kulit daripada warna putih menjadi hitam seperti orang Afrika. Kemudian beberapa tempoh mati. Jadi ini nak cerita bagaimana sepanjang sejarah memang ada doa yang didoakan ke atas manusia yang lain dengan doa yang buruk berlaku. Cuma kita nak tengok bagaimana bentuk doa tersebut. Itu kena jelas. Apakah semua doa boleh? Maka kita cuba tengok beberapa perkara. Pertama sekali, agama kita, agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala letak kepada kita satu prinsip jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu prinsip asas. Asasnya Rasul diutuskan rahmat. Makna bila sebut rahmat ni perkara yang positif, perkara yang baik. Begitu juga disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Jadi ini semua tunjuk kepada kita sisi-sisi, sudut-sudut positif Islam itu. Begitu juga hadis Nabi SAW sebut kepada kita, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang mukmin ini bukan mulutnya tu jenis bercakap benda-benda yang buruk. Itu antara prinsip asas dalam agama kita. Maka kerana itu kita tengok sebahagian daripada ulama menyatakan kepada kita dalam doa ini secara prinsip asasnya doa adalah untuk kebaikan. Itu secara prinsip asasnya. Doa adalah untuk kebaikan, bukan keburukan. Tetapi dalam masa yang sama kita kena tengok juga prinsip yang lain dalam agama kita. Apa dia prinsip yang lain? So prinsip yang pertama, agama kita ni agama yang positif. Rahmatan lil alamin. Qudwah yang baik. Benda-benda yang positif. Itu sisi yang pertama. Tapi jangan lupa juga dalam agama kita ada aspek ataupun prinsip yang kedua, iaitu agama kita dia cukup mementingkan keadilan. Dia amat menolak kezaliman. Inna zulma zulumatu yaumil qiyamah. Berlaku je kezaliman, maksudnya kegelapan hari kiamat. Malah hadis sebut Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas diri dia sendiri.
fala tazalamu, maka jangan kamu saling zalim menzalimi. Maka atas prinsip ini kita tengok agama kita mementingkan keadilan. Dia menolak segala bentuk kezaliman. Sebab itu bila kita tengok ayat-ayat Al-Quran menceritakan cukup jelas, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan buruk yang kena atas seseorang, maka boleh juga dibalas dengan balasan keburukan yang sama tara. Itu kerana agama kita dia mementingkan keadilan. Dia menolak kezaliman. Jadi kalau orang buat zalim atas kita, maka kita boleh buat balik keburukan sama. Tapi kena ingat, mithluha, sama, setara, equal. Tapi agama kita masih juga memegang kuat nilai-nilai positif tadi. Maka Allah Ta'ala kata, faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa maafkan kemudian dia aslah, dia buat yang terbaik, lebih baik lagi, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya itu Allah akan sempurnakan. Tapi Allah peringat balik hujung ayat, innahu la yuhibbuz zalimin, sungguhnya dia tak suka orang-orang yang zalim. Itu prinsip agama kita. Di samping agama kita ni rahmat, positif, tapi agama kita juga dia pentingkan tak boleh buat zalim sama sekali. Maka bagi orang-orang yang dizalimi ni, orang-orang yang tak ada ruang dah, orang-orang yang mustad'afin, hak lemah-lemah ni, dari mana dia nak dapatkan keadilan? Macam tadi hamba Allah yang soleh tadi kena tampar dengan wali, dengan wazir. Dari mana dia nak dapat keadilan? Daripada doa. Rakyat yang teruk terbeban ni, bila pergi bincang dengan Amir bukan sekadar tak terima, pelekeh, kemudian penaik lagi bebanan. Macam mana nak buat ni? Maka itulah dalam agama kita disediakan satu platform doa. Sebab itu agama kita, Rasul SAW sebut kepada kita, ittaqi, hendaklah kamu takut akan doa al-mazlum. Hendaklah kamu takut, hendaklah kamu jaga-jaga akan doa orang-orang yang dizalimi. Jadi bila kita faham keadaan macam tu, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka agama kita secara prinsipnya doa adalah untuk kebaikan. Tetapi bila ada situasi-situasi tertentu, antaranya seseorang itu dizalimi, maka dibolehkan bagi dia untuk dia doa keburukan ke atas orang yang menzalimi dia. Lepas tu kita tengok doa-doa Rasul, dia membawakan doa-doa yang keras, doa-doa yang kasar ke atas orang-orang yang zalim. Nabi SAW sendiri pun doa il'an. Itu antara doa Nabi sebelum ditukar jadi doa kunut kita macam sekarang ni. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sebelum tu doa itu adalah doa yang kasar. Il'an, ri'lan. Mana laknatlah kaum Ri'il. Kenapa? Kerana mereka ni telah membunuh sahabat-sahabat Nabi. Macam mana nak dapat balik keadilan untuk sahabat-sahabat Nabi ni? Maka didoakan 30 hari. Kena ingat kan? 30 hari. Dalam tafsiran kita mazhab Syafi'i, selama 5 kali sembahyang. 5 kali sembahyang didoa laknat ke atas puak-puak yang telah membunuh akan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat situ kita nak sebut
bahawasanya doa secara prinsipnya adalah untuk kebaikan. Tetapi apabila tiba satu keadaan yang mana seseorang itu dizalimi dan dia tak boleh nak dapat balik hak dia, maka dibenarkan dalam agama kita untuk dia doa keburukan kepada orang yang menzalimi dia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, satu perkara sebelum kita nak tamat perlu diingatkan juga. Apabila kita nak doa keburukan kepada orang yang menzalimi kita, ingat dia bukan secara open tender aja. Nak doa orang buat zalim kat kita, jadi pasport kat kita untuk doa teruk-teruk kat orang yang menzalimi kita. Ada. Masih juga terpakai atas kita ayat yang kita baca tadi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan buruk adalah sama tara balasan buruk tu kalau nak dibalas balik. Maksudnya, kalau kita nak doa keburukan ke atas orang yang telah melakukan kezaliman ke atas kita, maka tak bolehlah melampau daripada hak kita. Hak dia buat zalim atas kita. Itu kena ingat. Jangan dia buat zalim kat kita sikit aja. Dia kata kat kita sepatah, kita doa kat dia mati kerapat. Tak cilah macam tu. Mana dia wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Masalah khilafiyah aja. Kemudian kita doa bukan mati mampus tu. Itu mana pergi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tak boleh. Tapi doalah yang setara. Dan bila kita nak berdoa pula, ambillah masa yang setepat yang mungkin. Waktu bila ni? Kalau kita tengok perjalanan dalam sejarah, bila orang dia nak doa untuk satu perkara yang dia rasa sungguh-sungguh nak, maka dia akan pilih masa yang cukup sesuai. Iaitulah sepertiga malam. Fa inna sihamal laili la yukhti. Yang ni orang zalim ni dia kena ingat ni. Tak kira lah siapa yang zalim. Tak kira siapa. Pemimpin kepada rakyat ke, ayah kepada anak boleh zalim juga. Suami kepada isteri boleh zalim juga. Guru kepada anak murid boleh zalim. Majikan kepada pekerja boleh zalim. Pekerja kepada majikan boleh zalim juga. Sesiapa saja dia kena ingat ni. Bila orang tu dizalimi, dia boleh berdoa dan doa itu makbul. Cuma pilihlah masa biar kena. Fa inna sihamal laili la yukhti. Siham panah, anak panah malam ni, dia takkan salah sama sekali. Kalau kita panah mungkin terlancur ke mana-mana. Tapi kalau anak panah malam, doa khusus kepada orang yang zalim, yang tu pasti kabul. Pasti kabul. Walakinna lahu amad, kata ulama. Cumanya bagi anak panah malam ni dia ada tempoh. Maksudnya apa? Kadang-kadang kabul on the spot. Kita baca peristiwa malam ni, terus esok kena. Walakinna lahu amad. Akan tetapi bagi siham malam ini ada tempohnya. Tapi kena ingat juga, walil amadin tiha. Bagi satu tempoh akan ada pula penghujung. Maksudnya apa? Ya, mungkin tak kabul waktu tu, tapi ada penghujung. Maksudnya akan kabul juga. Jadi orang-orang yang zalim dia kena ingat. Orang-orang yang mengambil hak orang dia kena ingat. Orang-orang yang dia tahan hak orang, zalim tu, dia kena ingat. Dan apabila telah diberikan peringatan, kalau dia tak ambil juga, waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dalam bacaan sejarah kita, Allah Taala dia akan kenakan satu hukuman yang berat, kadang-kadang melebihi lagi daripada kezaliman yang telah dia lakukan. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, akhir sekali bila kita nak berdoa dalam keadaan kita ni dizalimi, kita boleh doa dan kita peringat tadi, doanya itu bukanlah unlimited. Dia doa tadi ni dia kena ada had dia. Apa hadnya? Setara dengan hak yang kita dizalimi. Boleh.
Yang keduanya, adabnya bila kita berdoa, walaupun kita dizalimi, jagalah hati kita. Maka bila kita berdoa itu, kita mintalah dengan hati niat yang betul. Biasanya orang bila berdoa marah-marah ni, maka dia doa itu untuk membalas dendam. Biar mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas prinsipnya tidak dibenarkan kezaliman dalam agama kita, tapi ia akan beri kesan kepada hati kita. Maka bila kita berdoa untuk kita ambil balik hak kita, maka doalah dengan niat yang betul untuk kita merubah kemungkaran yang ada pada orang yang zalim tersebut, dengan cara kita mengambil balik hak yang kita memilikinya dan telah dihalang, ataupun satu hak yang telah dirosakkan oleh orang yang zalim tersebut. Maka sebagai rumusannya, apakah hukum untuk kita ini mendoakan keburukan? Secara pasti doa secara asasnya adalah untuk kebaikan. Yang kedua, doa untuk keburukan itu dibolehkan bagi orang yang dizalimi. Ketiga, sebaiknya, seafdalnya, sekalipun dizalimi, kita maafkan. Dan yang keempat, secara pasti juga mendoakan keburukan bagi orang yang tak menzalimi kita, orang yang baik. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.